Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi dalam video yang keempat. Dalam video ini Ain akan memberi kesedaran berkenaan mengapa kita kena memakai penapis air. Sebelum itu Ain akan memperkenalkan diri. Nama saya Ain Zainal. Saya merupakan Health Planner Korea Malaysia Sdn Bhd. Jom kita tengok dulu petikan daripada video ini. Minum air ya. Saya nak tanya, berapa orang daripada kita air di rumah tu, paip air yang minum masak tu pakai filter atau tidak? Sebenarnya sangat berbahaya kalau kita minum air paip sebab 70% daripada sel kita mengandungi air. Bayangkan kalau air tidak elok, seluruh badan tidak akan elok. Video ini bonda tak tujukan kepada apa-apa brand penapis air tahu, tapi Ain ambil petikan ini untuk menegaskan bahawa minum air yang bersih ni adalah penting untuk kita semua. Kalau ikutkan kajian sains, manusia boleh hidup 8 hari tanpa makan. Tapi manusia hanya boleh hidup 3 hari tanpa air. Jadi air ini sangat penting dalam kehidupan kita kan. WHO pun cakap kita kena minum 8 gelas air sehari. Jom kita tengok satu video ini yang membezakan air guna penapis air dengan air yang tak gunakan penapis air. So, which mean direct daripada pipe. Nampak kan perbezaan air tu, jernih dia tu tak sama jernih. Jadi sangat kesian kan kepada baby, kepada kanak-kanak ataupun orang yang warga emas yang berpenyakit. So kalau diorang continue minum air yang tak bersih, akan efek lah kepada badan diorang. Betul tak? Setuju ke setuju? Ain tertarik dengan ada satu website ni, dia Asian Parent. Dia menyenaraikan antara kepentingan penapis air. Kepentingan yang pertama adalah membantu proses pencernaan, yang mana air lebih bersih. Kita banyak minum air, jadi memudahkan proses pencernaan. Yang kedua adalah untuk mengelakkan sebarang penyakit, yang mana kalau air berkarat ataupun air yang ada bahan kimia, dia akan efek kepada kita punya tisu badan kan, organ dalaman kita akan efek. So yang ketiga adalah untuk melindungi tisu badan kita, sendi dan juga tulang belakang. So kalau dah hari-hari ataupun bertahun-tahun minum air yang tak bersih, dia akan efek kepada tubuh kita. Kita jangan pandang in short term, kita pandang in the long term. Yang keempat adalah untuk menyembuhkan dehidrasi dan juga mengelakkan penyakit. Macam selalunya macam orang lepas bersenam kan, ataupun yang ceret-beret. So memang perlukan air yang sangat banyak dan air yang bersih serta halal. Seterusnya, air boleh meningkatkan kita punya metabolisme, boleh mengurangkan kalori kita yang berlebihan dan juga boleh membantu untuk membakar lemak. Yang keenam adalah untuk menjaga kesihatan kulit, yang mana apabila kita cukup air, kulit kita akan lembap. Wah, poyo pula tunjuk diri sendiri kan. Yang ketujuh adalah untuk mencegah kanser, yang mana kajian mengatakan dua tempat yang boleh efek cepat, iaitu dekat pundi kencing ataupun dekat tisu payudara. Yang ke-8 adalah dapat menghindari penyakit batuk dan alahan pada bayi.
Kan kesian kan baby kecil-kecil baru lahir kita bagi air yang tak bersih. So better kita pakai air yang berpenapis. Okay, macam mana kita nak tahu baby tu berkemungkinan minum air yang tak bersih? Dia akan menjadi alahan pada air, sama ada air mandi ataupun dia akan selalu batuk, kerap batuk kan. Okay, yang ke-9 adalah untuk mengurangkan masalah pening kepala dan migrain. Jadi, apa yang bestnya kalau dah ada penapis air tu? Okay, satu, confirm lah insyaAllah air yang bersih. Sebab kita akan servis setiap 2 bulan. Yang kedua, memudahkan menjimatkan masa. Manalah tahu anak tiba-tiba kuih nak nangis nak susu kan. Jadi kita boleh terus buat, kita tekan-tekan je. Yang ketiga, nak hidangkan untuk suami, air panas ke air sejuk ke, bila dia balik kerja tu senang, laju. Yang keempat, ni khas untuk anak yang suka minum air sejuk, yang mana buka tutup peti ais. Jadi kalau ada penapis air yang sekali dengan ada air sejuk tu, anak-anak picit je. InsyaAllah menjimatkan tenaga elektrik berbanding dengan kita buka tutup peti ais, yang mana memang akan meningkatkan tenaga elektrik. Okey, yang seterusnya menjimatkan ruang simpanan. Okey, ada orang dia tak pakai penapis air tapi dia ambil air dekat mesin-mesin penapis tu. Itu pun okey as long as mesin penapis tu di servis. Ataupun ada orang dia beli air botol-botol, jadi dia nak kena simpan kat rumah kan. So dia orang perlukan space untuk simpan botol-botol tu. Lepas tu jimatkan tenaga untuk mengangkat. Okey, yang beli air botol-botol tu lah cerita dia. So korang dah jimat tenaga untuk mengangkat. Kalau rumah teres mungkin okey lagi. Macam mana kalau rumah bertingkat-tingkat yang tak ada lift pula tu, kan dah kesian sikit kat situ. Jadi setakat RM75 sebulan, insya-Allah masih lagi dalam kemampuan kita. Kemudian kalau ada majlis-majlis ataupun nanti orang kata macam raya ke, contohnya buat small party, so kita perlukan air. Takkanlah kita nak kena keluar pula beli air lain ke kan. So bila dah ada air penapis air, kita just tadah, lepas kita bancuh air sendiri. Dia menjimatkan masa, menjimatkan tenaga, menjimatkan wang. Okay, lepas tu macam puasa pun samalah. Pagi-pagi ada orang nak minum air panas. Jadi kalau terbangun lambat, jadinya tak minum air panas lah, minum air sejuk. Itu pun kalau ada stok air dalam, biasa orang akan masukkan jat-jat kan. So kalau ada stok, kalau kata malam tu lupa nak masak, lupa nak refill, dah satu hal, tak cukup air. Kan kesian kan. Jadi kalau siapa yang belum ada lagi penapis air ni, boleh kita usahakan bagaimana untuk mendapatkan penapis air ni. Bukan untuk orang lain, untuk kesihatan diri kita dan juga untuk kesihatan keluarga kita. Itu saja perkongsian Ain berkenaan dengan kepentingan penapis air untuk hari ini. Jadi esok Ain akan bercerita berkenaan dengan salah satu produk penapis air di Kobe yang memang mampu bilik untuk semua. Penapis air Neo serendah RM75 sebulan. Jadi anda boleh tunggu Ain punya video esok. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.